Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua warga SMK Mutiara wilayah Persekutuan Labuan. Untuk hari ini pihak sekolah dan unit bimbingan dan kaunseling amat berbesar hati kerana untuk sesi temu bual pada hari ini kita akan bersama-sama dengan ASP Haslina bin Hassan yang merupakan Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Daerah yang juga merangkap pegawai perhubungan sekolah. Untuk hari ini kita akan membincangkan satu topik yang agak relevan dan rasional dalam situasi pada hari ini yang akan membincangkan tentang cabaran dan hukuman salah laku jubana. Untuk makluman semua warga SMK Mutiara, kenapa tajuk ini dipilih adalah untuk memberikan kesedaran dan juga sedikit input kepada warga SMK Mutiara yang terdiri daripada pelajar dan juga ibu bapa dalam aspek kemenjadian pelajar, yang mana aspek pendidikan disiplin perlu untuk diterapkan dalam kalangan pelajar, yang mana peningkatan disiplin diri murid merupakan salah satu bidang di bawah pengurusan bimbingan dan kaunseling. Dan untuk berbicara tentang cabaran dan hukuman salah laku jubana, terlebih dahulu kami mengucapkan penghargaan terima kasih kepada ASP kerana sudi hadir untuk memberikan buah idea perbincangan pada hari ini. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuan ASP atas kesudian hadir untuk sesi perbincangan pada hari ini. Tuan sihat hari ini ya? Alhamdulillah. Okey, apa dampak perkembangan keadaan Labuan sekarang macam mana Tuan? Masih lagi pada hari ini kita bermula sudah dengan BKPP, jadi SOP masih lagi berjalan. SOP masih lagi macam biasa. Baik, berbalik kepada topik pada hari ini, saya akan ajukan beberapa soalan yang untuk dibincangkan daripada perspektif PDRN, dan saya yakin input yang akan dibincangkan dan dikongsikan pada hari ini akan memberi banyak manfaat dan juga pengetahuan terbaru kepada ibu bapa dan juga pelajar dalam aspek kemenjadian anak-anak. Baiklah Tuan, kalau Tuan bersedia kita boleh mulakan dengan soalan yang pertama ya. Okey, untuk soalan yang pertama, kita seringkali mendengar tentang masalah kes jubana, tetapi ramai yang kurang faham apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kes jubana. Jadi untuk soalan yang pertama, di pihak Tuan ya, apakah yang dimaksudkan dengan salah laku jubana itu sendiri? Terima kasih kepada saya. Sebelum saya teruskan apa itu jenayah jubana, izinkan saya untuk menerangkan apa itu jenayah. Jenayah adalah satu tindakan dan perlakuan perbuatan jenayah jahat yang menyalahi undang-undang jenayah. Ini termasuk tingkah laku yang menyimpang, menyeleweng dan dianggap tidak betul dan tidak diterima oleh masyarakat komuniti kerana bercanggah dengan nilai-nilai hidup dan kebudayaan masyarakat tersebut. Dan jenayah ini terbagi kepada tiga, iaitu jenayah kekerasan, jenayah harta benda dan lain-lain jenayah. Lain-lain jenayah ini termasuklah jenayah narkotik, jenayah komersial, kekerasan rumah tangga dan sebagainya. Definisi jubana adalah mengikut artikel 1 bahagian pertama Komisen Hak Kanak-Kanak Sedunia di Geneva 1954 memperuntukkan bahawa Akta Kanak-Kanak 2001, yakni Akta 611, mentafsirkan seseorang yang berumur di bawah 18 tahun, orang muda, belia dan juga remaja, yang mana jubana ini melibatkan mereka yang di bawah umur 18 tahun ke bawah. Balik kita kepada soalan daripada Tuan, apakah yang dimaksudkan dengan salah laku jubana? Jenayah jubana adalah merujuk kepada perbuatan melanggar nilai-nilai murni masyarakat, di mana ianya merangkumi perbuatan mencuri, merompak, merogol, merosakkan harta benda awam yang dilakukan oleh remaja. Perlakuan yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh masyarakat dan boleh dibicarakan di mahkamah jubana. Itu maksud salah laku jubana kan? Yang biasanya dilakukan oleh pelajar yang bukan lebih daripada 18 tahun, di bawah umur 18 tahun. Dan kes jubana ini biasanya melibatkan pelajar sekolah, sama ada boleh dikenakan undang-undang ataupun sebaliknya. Okey Tuan, kita akan beralih kepada soalan yang kedua. Apakah kes salah laku jubana yang kerap dilaporkan di Malaysia dan di Labuan khususnya? Bagi kes-kes salah jubana yang kerap di Malaysia dan juga di Labuan khususnya, ianya terbagi kepada beberapa ini, tapi yang kita ada adalah jenayah harta benda, kekerasan,
tingkah laku, perwatakan, musnah atau awam, vandalism, lepak, merokok, ponting sekolah, mengunjungi pusat hiburan. Selain itu masalah sosial ini, sebelum ini kita panggil bosia bojat ni. Jadi pergaulan bebas yang akan mereka ke arah itu. Sindrom lari dari rumah, tidak boleh ditegur oleh mak bapak, tidak bersetuju dengan nasihat orang tua. Jadi ambil keputusan lari dari rumah. Penagihan dadah, gangsterism, dan juga ada yang terlibat dengan pelacuran ataupun menjadi GRO. Okey, itu tentang salah laku yang kerap dilakukan di Malaysia dan Labuan itu. Ya. Okay, maksudnya di Labuan ini walaupun kita tengok Labuan adalah sebuah negeri yang agak kecil, tapi kes lari dari rumah juga ada berlaku di Labuan. Iya. Kes laku di Labuan ni ikut yang ada kes curi motosikal, kes lari dari rumah memang inilah. Dan juga ada melibatkan macam sumbang mahram dan juga kes rogol. Itu antara contoh yang berlaku, yang betul berlaku di Labuan yang sekiranya kita biarkan akan menjadi satu masalah lah kepada sistem pendidikan di Malaysia, terutama di SMK Mutiara sendiri. Baik, kita akan beralih kepada soalan yang ketiga, Tuan. Soalan saya, apakah cabaran yang dihadapi oleh pihak PDRM ataupun pihak yang berkaitan dalam menangani kes yang melibatkan pelajar bawah umur? Bagi menangani masalah ni, pihak kita banyak menghadapi masalah. Yang mana salah satu dia jenayah yang dilakukan itu tidak dilaporkan. Tidak dilaporkan kepada kita. Jadi pihak polis tidak dapat membuat apa-apa tindakan. Lepas tu sikap ibu bapa. Sikap ibu bapa yang lebih mempertahankan anak-anak. Apabila jenayah berlaku, dia kata anak saya baik, anak saya tak pernah buat. Tapi di belakangnya sebenarnya itulah kejadian dia. Walaupun kita dah dapat bukti, dia masih cakap anak saya tak pernah, saya tak pernah suruh anak saya begini begitu. Lepas tu kita terpaksa, apabila kes telah lama, masalah bagi kita adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan bukti apa yang telah terjadi, apa yang telah dilaporkan. Macam kata curi motosikal ni dah dilarikan di mana, kita tak dapat jumpa. Lepas tu kes berlaku pula terlalu lama. Bila dah lama, macam kes rogol, dia dah sumbang, dia dah melakukan rogol, atau dia memang suka sama suka. Dalam undang-undang, walaupun suka sama suka, apabila dilakukan oleh seorang yang bawah umur 18 tahun, dia tetap akan jadi kes jumanan juga. Walaupun perempuan tu bersetuju untuk melakukan persetubuhan dengan lelaki tu, tapi dia bawah umur, tetap menjadi kes jumanan. Kalau yang sama umur tu, Tuan, macam mana lelaki dan juga perempuan tu? Sama juga. Sebab ada dalam tahun lepas ataupun tahun ini ada 2 kes yang dilaporkan di mana melibatkan pelajar sekolah juga kan. Jadi mak bapak kata ambil keputusan untuk kahwinkan. Tak mau panjangkan kes lah apa benda. Tapi kita tetap akan buka kedasarkan juga sehingga bayi yang dikandung oleh perempuan tu lahir. Sebab kita akan mengambilkan keputusan DNA untuk menentukan sesuatu kesalahan lain. Sama ada betul bayi itu adalah hasil daripada anak dia ataupun ni. Kadang-kadang bila kita hantar ke, minta maaf lah, bila kita hantar ke hospital doktor tengok, semuanya kesan-kesan lama. Jadi tak tahu siapa pelaku dia sekarang. Jadi yang macam orang yang terakhir adalah pelajar tu, masih pelajar. Itu antara risiko lah. Risiko dia. Dan juga sebenarnya ibu bapa yang mempercayai anak tu sendiri sebenarnya menyebabkan kes ini susah untuk kita buat diselesaikan lah. Okay, selain itu kes yang sudah lama berlaku juga merupakan halangan untuk menyelesaikan sesuatu kes. Tak pasal cari barang kes di mana tapi orang kata dia yang mencuri, tapi barang dia ada apa dia, jadi memang masalah bagi kes. Jadi sebaiknya sekiranya berlaku dalam kalangan pelajar SMK Mutiara, ada baiknya lah kan segera untuk dilaporkan supaya kes ataupun bukti yang terdapat dalam sesebuah perkara itu boleh untuk kita sabitkan ke atas sesebuah kesalahan. Okey Tuan, kita akan beralih pula kepada soalan yang seterusnya, yang kelima. Pada kebiasaannya, berapa lama masa yang diambil untuk menyelesaikan sesebuah kes di mana yang berlaku? Masalah yang
untuk diselesaikan. Ia bergantung kepada kes yang dilaporkan. Kita ikut jenis. Kalau kata-kata kes rogol, kita terpaksa menunggu sehingga bayi itu dilahirkan. Kalau kes pukul, bergaduh gangsterism, kita terpaksa mendapatkan bahan bukti yang digunakan untuk memukul senjata dia ke apa. Jadi memang memakan masa lah. Kemudian kita terpaksa mendapatkan laporan prestasi daripada pihak sekolah, mengatakan pelajar ni bagaimana keadaan dia sebelum ni, selepas ni, sebelum kejadian kan. Jadi kita perlu rujuk laporan prestasi, kemudian kita terpaksa rujuk kemudian kesihatan tu kepada pihak Kepala Pondok Raya. Kadang-kadang Pondok Raya ni tak bersetuju untuk tutup, kadang setuju untuk tutup. Jadi kita memang makan masa lebih kurang dalam 4-5 bulan ke macam tu. Tapi bila melibatkan yang bangsa Jumana ni mengandung, kita memang kena tunggu sampai dia bayi tu lagi. Okey, maksudnya sesebuah kes tu bergantung kepada berat ataupun ringan kes yang dilakukan oleh pelajar dia. Okey. Itu tentang kes yang berlaku. Jadi kita minta lah kan pelajar-pelajar yang mendengar perkongsian pada hari ini, seandainya terlibat ataupun menjadi mangsa kepada mana-mana salah satu kes yang berlaku pada diri sendiri, mohon untuk terus dilaporkan supaya diri sendiri dibela nasibnya dan tidak menyebabkan pelajar-pelajar semua terus berada dalam keadaan tertekan, ya Tuan. Okey, baik, kita akan teruskan dengan soalan yang ke-6. Pada kebiasaannya Tuan, apakah punca yang menyebabkan berlakunya salah laku jubana dalam kalangan remaja? Antara punca-punca yang menyebabkan berlakunya salah laku jubana remaja, satu adalah faktor keluarga, di mana faktor keluarga ini melibatkan krisis kebincangan rumah tangga, perceraian ibu bapa, kemudian kurang pendidikan agama, dan ibu bapa tidak ambil berat tentang pergaulan anak-anak, pergerakan anak-anak. Selain dari itu juga faktor kemiskinan juga mendorong untuk berlakunya kes jubana di kalangan remaja. Pasal dia tengok kemungkinan dia tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu, tapi dia mampu untuk melakukan. Jadi dia akan cuba mencuri, dia menyebabkan daripada faktor kemiskinan lah. Kemudian terpaksa tolong keluarga, dia tengok kawan-kawan dia semua bebas berjalan sampai sini, tapi dia terpaksa tolong keluarga dia. Itu yang dia memberontak ke, dia buat apa yang dia nak buat. Kemudian desakan ibu bapa yang di luar kemampuan lah. Kalau mak bapak minta kau mesti dapat 5A, kau mesti dapat 6A, 8A, sebab orang lain boleh pandai, boleh belajar, cikgu yang sama, sekolah yang sama, tapi kenapa kau tak ni? Jadi faktor-faktor itu juga mendorong pelajar lah daripada ibu bapa. Selain daripada itu, faktor individu itu sendiri, di mana sikap negatif terhadap pelajaran, tidak berminat untuk belajar. Lain, tiada dorongan motivasi dalam pelajaran, itu dia agak lemah. Mungkin pihak mak bapak dia tidak mengambil tahu untuk dia dihantar tuition atau apa, dan perhatian dari cikgu mungkin kurang untuk dia. Kemudian gangguan kesihatan diri, mungkin dia sakit. Dia mencari identiti dia, siapa dia sebenarnya, dia nak jadi siapa. Mungkin itu menjadikan dia juga melakukan satu jalan yang mana tekanan hidup. Kemudian dia kecelaruan mental, dia tidak tahu macam mana. Selain itu faktor sekolah, suasana sekolah yang tidak menggalakkan dia untuk berada di sana, tumpuan terhadap perdesaan, dia terpaksa menumpukan sepenuh masa, berhampiran dengan pusat hiburan, kompleks beli belah, kemudian sikap guru, tindakan disiplin, kemudian tidak ada aktiviti ataupun aktiviti terlalu banyak di sekolah. Selain itu kita juga mendapati faktor rakan sebaya, di mana rakan sebaya suka membazir masa, ada paksaan, ada pencarian identiti, jadi dia terpaksa ikut, tapi dia tak ada kawan. Itu yang dia mendorong dia untuk melakukan behavior jubana. Selain itu juga faktor globalisasi lah. Zaman sekarang kan zaman media elektronik, media cetak, yang mana semua di ujung jari. Jadi benda-benda negatif ni dia boleh cari. Jadi itu yang mendorong mungkin dia untuk melakukan benda-benda yang inilah, kes yang di luar, ya, di luar kemampuan dia. Jadi dia terpaksa juga lah tu. Dan saya tertarik bila Tuan SP kita bercerita tentang macam mana pelajar
ingin mendapat sokongan daripada kawan mencari sesuatu yang baru. Kalau tak buat sesuatu perkara tidak diterima dalam kelompok kawan, Ya. kan? Jadi nak ataupun tidak terpaksa buat sesuatu yang tidak sepatutnya supaya penerimaan rakan Ya, sebagainya. apabila dia dalam keadaan mungkin keluarga dia kurang kemampuan, jadi dia tengok kawan dia ada tablet, ada handphone canggih, dia cuba nak mendapatkan. Jadi dia cuba melakukan jenayah yang mana yang boleh buat, dia buat. Ya, kalau boleh mencuri. Bila kawan-kawan kadang pakai motor pergi sekolah, dia tengok, oh dia ada motor, tak apa, aku tak ada duit, aku pergi curi lah. Dia tahu apa yang dia boleh buat, kan? Dan akhirnya berlakulah kes yang menyebabkan salah laku juana dalam kalangan pelajar itu sendiri. Okay, baik. Kita akan tengok pula soalan yang sekira soalan yang terakhir, Tuan, untuk sesi temu bual kita pada hari ini. Pada pandangan Tuan sendiri, apakah cadangan ataupun pendekatan yang boleh dilakukan untuk kita menangani salah laku juana dalam kalangan pelajar? Bagi menangani, pihak sekolah sepatutnya dan pihak polis sepatutnya bersama-sama kita berganding bahu untuk mengadakan kempen, pencegahan, ceramah motivasi. Kemudian kita adakan juga kelab pencegahan jenayah. Rasa saya di SMK Mutiara ni ada kan? Ada kelab pencegahan jenayah. Kita kena aktifkan benda tu. Kemudian kadet polis untuk dia orang penuhkan masa lah. PPDA pun boleh kan pencegahan dadah tu. Ya, sekali. Okey, jadi apa yang telah kita kongsikan pada hari ini, kita tengok sebenarnya dalam kalangan pelajar banyak faktor yang menyebabkan berlakunya kes juana dalam kalangan pelajar. Contohnya tekanan daripada keluarga, pengaruh rakan sebaya di sekolah itu sendiri, kawan-kawan, dan juga bagaimana pelajar itu ingin mencari identiti diri pelajar sendiri. Kes ini sebenarnya kita boleh atasi melalui kerjasama PDRM dengan pihak sekolah, dan juga bagaimana sekolah sendiri yang merupakan medium untuk kita mendidik pelajar memainkan peranan yang terbaik untuk pelajar. Dan saya juga percaya dan yakin guru-guru di SMK Mutiara akan lakukan yang terbaik untuk anak-anak pelajar SMK Mutiara. Dan juga dengan adanya kerjasama daripada ASP pada hari ini yang merupakan pegawai perhubungan sekolah, kita yakin kerjasama yang akan diwujudkan pada hari ini dan juga pada masa akan datang akan merealisasikan SMK Mutiara muridnya berdisiplin, SMK Mutiara hebat, juara terpahat. Sebelum kita menamatkan sesi temu bual pada hari ini, Tuan, sedikit kata-kata ataupun nasihatlah kepada semua pelajar yang menonton rancangan kita pada hari ini. Nasihat saya kepada pelajar-pelajar, jangan ingat kita nak senang saja. Kita kena ingat bahawa kita hidup di dunia ini, kita ada undang-undang dan ada peraturan. Jika tidak tahu, sila berhubung dengan pihak mana-mana guru, bertanya dengan ibu bapa, adakah perbuatan saya ini salah ataupun tidak. Dapatkan bimbingan. Jangan terus ambil tindakan sendiri tanpa merujuk kepada pihak-pihak yang berwajib ataupun pihak-pihak guru yang lebih arif berkenaan dengan benda-benda yang dilakukan. Baik, terima kasih kepada SP Aslina bin Hassan atas perkongsian dan juga sedikit pecahan idea untuk peringatan dan juga panduan